Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fauzan Fakri bin Muhammad daripada Kumpulan 1. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang laporan mingguan yang telah diberikan kepada kami dan juga poster yang bertajuk Media Sosial Ancaman Baharu Perpaduan. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan. Jadi pada minggu pertama, kumpulan kami telah diberikan tugasan kesan-kesan tamadun India terhadap peradaban Melayu. Kami telah mengupas daripada sudut bahasa, makanan, kesenian, sosial dan juga ada resam. Dari sudut bahasa, kita sedia maklum bahasa Sanskrit biasanya adalah seperti contoh bumi, pahala dan dosa. Kemudian daripada sudut makanan, kita ada roti canai, tosai, kuah dal, kari, biryani dan juga maruku. Tidak ketinggalan juga daripada sudut kesenian di mana kesenian seperti monumen, candi, tugu, pintu gerbang dan juga kesusastraan seperti puisi. Kesusastraan ini biasanya disampaikan kepada golongan istana secara lisan saja. Kemudian ada juga dari sudut sosial di mana ianya mengubah dan mempengaruhi sosial masyarakat tempatan. Kepercayaan Hindu-Buddha disatukan di mana kepercayaan Hindu-Buddha ini adalah satu kepercayaan yang berasingan. Tetapi peradaban Melayu ini adalah satu peradaban yang fleksibel. Jadi mereka menyatukan untuk memudahkan segala urusan. Di mana mereka mengambil perkara yang baik-baik saja dan tidak mengamalkan perkara yang tidak baik. Kemudian kita ada kasta iaitu social barrier di mana seperti warna kuning hanya untuk raja. Dan juga kita dahulu hampir diindianisasikan oleh tamadun India. Kemudian kita ada juga adat resam di mana adat resam ini seperti pakai inai pada perkahwinan, bersanding ataupun pakai baju kurta. Ianya bukannya adat Melayu tetapi ianya adalah adat tamadun India yang diolahkan oleh peradaban Melayu. Kemudian kita ada upacara cecah garam pada mulut bayi supaya panjang umur dan mendapat kebahagiaan. Jadi saya rasa itu sahaja yang kami dapat rumuskan tentang laporan mingguan pertama. Jadi saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Isati Mahfuzah binti Rosdi dan sekarang saya akan sambung pembentangan untuk tugasan minggu kedua. Kami diberi 3 soalan berkaitan topik etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang pertama, jelaskan apa yang anda faham tentang komponen geofizikal. Komponen geofizikal memainkan peranan penting dalam pembentukan etika dan peradaban, di mana sebagai contoh geofizikal yang bersifat kepulauan. Lokasi pulau-pulau telah memisahkan penduduk dan mengasingkan mereka daripada kelompok manusia yang lain. Geofizikal daratan yang luas pula telah membentuk peradaban yang agak kasar seperti Tanah Arab. Selain itu, geofizikal Tanah Melayu telah menjadikan masyarakat di alam Melayu terpisah dengan masyarakat Melayu yang lain dan ini menyebabkan terbentuknya kepelbagaian budaya dalam masyarakat alam Melayu. Seterusnya, lokasi kepulauan Tanah Melayu yang strategik dan terlindung daripada bencana alam pula telah menjadikan Tanah Melayu sebagai tempat persinggahan para pelayar. Di samping itu, alam Melayu mempunyai hutan yang kaya dengan kepelbagaian khazanah dan juga hasil galian yang berharga. Ianya telah mendorong masyarakat Melayu untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Akhir sekali, masyarakat alam Melayu sentiasa terbuka dan menerima pendapat daripada luar dan mereka menggunakannya tanpa membuang identiti bangsa Melayu. Bagi soalan kedua pula, kami diminta untuk menyatakan 2 contoh akomodasi. Yang pertama, penerimaan sambutan perayaan daripada pelbagai etnik. Dan yang kedua ialah bebas memilih sekolah jenis vernacular seperti Melayu, Cina dan juga Tamil. Soalan terakhir bagi tugasan minggu kedua ialah nyatakan 2 contoh sistem organisasi yang teratur. Pertama, dasar ekonomi bebas penjajah Inggeris di mana penerusan pendekatan ekonomi ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, dasar ekonomi baru yang mana berpegang pada prinsip ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan konflik antara etnik bagi mengukuhkan perpaduan antara masyarakat. Itu sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Najmi bin Muhammad Zamri. Untuk laporan tugasan minggu ketiga, kami telah diarahkan untuk mengemukakan satu isu yang boleh menjejaskan perpaduan Indonesia beserta cadangan penyelesaian. Isu yang telah kami pilih ialah isu media sosial sebagai ancaman baharu perpaduan Indonesia. Dan kami telah memberikan 5 cadangan penyelesaian untuk isu tersebut dan saya akan menantikan 3 daripadanya. Yang pertama,
Pada pandangan kami, setiap aplikasi media sosial perlu menambah baik rules dan regulation dalam aspek siaran yang dapat dimuat naik di aplikasi mereka. Ini supaya setiap siaran yang mempunyai unsur-unsur negatif atau berkaitan dengan isu kekauman yang boleh mendatangkan perpecahan pemenang kaum dapat dihapuskan sebelum ianya boleh diakses atau dibaca oleh orang ramai. Yang kedua, pada pandangan kami, kita boleh menggunakan platform media sosial ini semula sebagai medium untuk menyatupadukan masyarakat berpindah kaum melalui peranan badan-badan kerajaan ataupun NGO dengan memperkenalkan atau menceritakan nilai-nilai murni dan positif melalui media sosial tersebut. Kerana kita sudah sedia maklum bahawa manusia sekarang dan media sosial tidak dapat lagi dipisahkan. Yang ketiga, pada pandangan kami, ibu bapa memainkan peranan sebagai role model dan perlu mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan agama supaya anak-anak mereka tidak akan melibatkan diri dalam gejala negatif yang dikaitkan dengan media sosial. Oleh itu, pendidikan agama merupakan salah satu peranan ibu bapa untuk menangani kesan negatif media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Azman. Saya akan meneruskan perbincangan laporan minggu ketiga. Yang keempat, pada pandangan saya, seorang individu itu perlu memastikan sesuatu maklumat itu adalah sahih dan benar terlebih dahulu sebelum dikongsi di media sosial. Terutamanya isu-isu yang sensitif dan berkaitan dengan seseorang. Hal ini kerana masyarakat pada zaman kini mengambil mudah tentang maklumat yang diterima dan begitu mudah untuk mereka berkongsi kepada masyarakat dan akhirnya menyebabkan perbalahan sesama sendiri. Sebagai contoh, kita perlu mendengar sesuatu maklumat daripada pelbagai pihak untuk menggunakan perkataan yang betul bagi memastikan pihak lain tidak terasa. Jadi ini dapat mengelakkan daripada berlakunya isu-isu perpaduan di antara masyarakat Malaysia. Dan yang kelima dan terakhir, pada pendapat saya, masyarakat perlu celik dalam memahami sesuatu maklumat tanpa membuat ulasan atau konspirasi sendiri dengan mengkaji lebih mendalam melalui media-media yang benar. Sikap malas membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia ini dan perkongsian ideologi palsu melalui media sosial akan mendorong perselisihan salah faham antara masyarakat di dalam Malaysia. Impak daripada komen negatif di media sosial ini akan memberikan kesan dan menjadikan perbalahan antara kaum dalam media sosial. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada present seterusnya. Dan seterusnya, saya Nur Farhana Izzati binti Sulaiman akan menerangkan tentang laporan minggu 4. Di dalam laporan minggu 4, semua kumpulan ditugaskan untuk mencari artikel yang berkaitan tentang isu perlembagaan di Malaysia. Artikel isu perlembagaan yang telah kami pilih adalah isu kewarganegaraan yang melibatkan tentang diskriminasi terhadap wanita berwarga negara Malaysia mengahwini lelaki berwarga negara asing dan melahirkan anak di luar negara. Rumusan isi dalam artikel termasuklah menurut Ahli Parlimen Bukit Telugu, Ram Kapal Singh menjelaskan bahawa masyarakat setempat termasuklah badan-badan NGO memainkan peranan yang penting dalam mendesak pindaan perkara 14(1)B perlembagaan agar perubahan dapat dilaksanakan. Selain itu, Dr. Farah Nini Dusuki, pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, mengatakan bahawa pembinaan perlembagaan persekutuan perlu dipertimbangkan dengan segera untuk mengelakkan masalah lain terus berlaku. Perbincangan isu kewarganegaraan yang telah kami lakukan di dalam kelas ialah perlembagaan tidak boleh diubah kerana rakyat Malaysia akan mengalami kerugian dalam kewarganegaraan. Apabila wanita yang berwarga negara Malaysia mengahwini lelaki luar negara, isteri akan tinggal bersama suami dan anak-anak mereka di luar negara. Hal ini akan menyebabkan Malaysia mengalami kerugian jika status kewarganegaraan diberikan kepada anak yang dilahirkan di luar negara. Melalui perbincangan kami berpendapat bahawa masyarakat itu sendiri perlu dididik dan diberi pendedahan tentang isu kewarganegaraan yang berlaku di negara kita. Isu perlembagaan ini adalah suatu isu yang kritikal bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh negara di dunia ini pasti bersetuju bahawa kewarganegaraan bukanlah suatu perkara yang boleh kita perolehi dengan mudah. Jika bukan kita sebagai rakyat Malaysia mempertahankan isu ini, siapa lagi yang boleh kita harapkan?
Baiklah, saya akan meneruskan tentang poster. Poster, kumpulan kami telah memilih isu yang boleh menjejaskan perpaduan di Malaysia dan kami telah membuat carian iaitu pengaruh media sosial, ancaman baharu perpaduan. Ini di mana pada poster ini kami akan menceritakan tentang sinopsis isu, punca berlakunya isu dan juga cadangan penyelesaian isu. Saya akan memulakan dengan menceritakan sinopsis isu. Jadi, menurut artikel, pengaruh media sosial ini menjadi ancaman baharu perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini berikutan tindakan pihak tidak bertanggungjawab menggunakannya untuk menyebarkan cerita yang tidak benar yang boleh menjejaskan keharmonian. Ada pihak tertentu menggunakan saluran ini untuk menyebarkan mesej yang mewujudkan rasa kurang senang dalam kalangan rakyat. Sebagai contoh saya boleh berikan PRU baru-baru ini, di mana parti politik sekarang sudah menggunakan media sosial sebagai platform untuk mempromosikan parti-parti politik mereka. Dikala mereka mempromosikan, mereka sebenarnya ada juga yang tuduh-menuduh parti-parti politik yang lain bagi memburukkan imej-imej mereka untuk menarik pengundi. Ini sebenarnya adalah satu kegiatan atau tabiat yang tidak baik di mana kita di Malaysia ini masyarakat yang berbilang kaum, masyarakat tak kira lapisan umur di media sosial. Jadi sekiranya mereka yang orang yang sensitif, mereka yang tidak peka tentang situasi semasa, mereka mungkin akan menerima berita-berita itu dengan senang tanpa memastikan kesahihan tentang sesuatu berita itu. Jadi mereka mungkin akan terus menyebarkan dan terus menyebarkan. Ini sebenarnya akan menjadi satu rentetan di mana sekiranya mereka masih menyebarkan berita yang tidak palsu, sehinggalah sampai kepada rakan-rakan mereka yang tahu kesahihan berita itu, pasti akan mengundang kemarahan dan akan menyebabkan pemusuhan. Sekiranya teruk lagi, akan menyebabkan berlakunya perpecah belahan kepada perpaduan. Saya rasa itu sahaja yang saya dapat kongsikan tentang sinopsis isu. Dipersilakan pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang punca berlaku isu perpaduan yang disebabkan oleh media sosial. Yang pertama, ibu bapa tidak menitik beratkan penggunaan media sosial dengan betul terhadap anak-anak mereka. Hal ini akan menyebabkan anak mereka menggunakan media sosial dengan salah seperti menyebarkan info yang tidak benar dan juga memuat naik sesuatu yang boleh mengakibatkan salah faham. Jadi, penggunaan dan had masa yang baik mungkin dapat mencegah daripada isu ini timbul. Yang kedua, masyarakat tidak berfikir panjang sebelum memberikan pandangan mereka tentang isu tersebut sama ada baik ataupun buruk. Hal ini demikian tercetus apabila seseorang itu terus memberikan komen tentang apa yang difikirkan olehnya pada saat itu tanpa menilai sesuatu tersebut dengan betul dan memikirkan tentang perasaan orang lain. Jadi sekarang saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami ini mengenai dua lagi punca media sosial menjadi penyebab berlakunya masalah perpaduan. Punca yang seterusnya ialah penggunaan media sosial oleh masyarakat muda, terutama di bawah umur. Jika sebelum ini, pendidikan nilai moral dalam kalangan kanak-kanak diterapkan oleh bapa, guru-guru serta masyarakat setempat, namun perubahan teknologi moden telah membentuk satu revolusi yang mengubah kehidupan, di mana masa kanak-kanak sekarang lebih banyak dihabiskan dengan menghadap komputer berbanding kanak-kanak dahulu yang menghabiskan masa dengan riangnya bersembarkan. Sehingga kan, kini mereka lebih berminat kepada gadget berbanding dengan aktiviti fizikal. Di usia kanak-kanak, mereka memiliki keupayaan yang luar biasa untuk menyerap segala yang dipelajari dan mengadunkan ke dalam pemikiran, tingkah laku dan emosi mereka. Oleh itu, kandungan media atau sumber internet yang positif diperlukan sebagai salah satu medium pembelajaran bagi kanak-kanak. Di dalam isu ini, ia menjadi satu masalah bila kanak-kanak ini tak terdedah kepada perkara-perkara sensitif berkaitan perpaduan yang dapat mempengaruhi minda dan tingkah laku mereka. Sebagai contohnya, mereka membaca berita-berita yang tersebar di internet yang memburukkan mana-mana kaum. Kanak-kanak ini yang tidak memiliki pengetahuan yang luas akan mudah menerima informasi tersebut sebagai satu maklumat baru untuk mereka. Sebagai kesannya, mereka berpotensi untuk menjadikan maklumat tersebut sebagai pegangan diri mereka sehingga besar dan mempengaruhi tingkah laku mereka terhadap rakan-rakan bayanan kaum. Hal ini boleh mewujudkan perhubungan tidak mesra sama mereka, seterusnya boleh memberi kesan buruk kepada perpaduan kaum di Malaysia sekiranya mereka tidak dibimbing sejak usia kecil oleh ahli keluarga atau orang berdekatan mereka. Punca yang keempat ialah penyebaran berita palsu dan tidak sahih. Maklumat salah dan palsu
yang tersebar mampu meninggalkan impak negatif pada minda masyarakat sehingga menimbulkan salah faham yang akhirnya menyebabkan kemarahan serta pergaduhan di antara satu sama lain. Perbuatan menyebarkan maklumat palsu ini bukan perkara baru, bermula dalam bentuk gosip yang memberi kesan kepada hubungan sama individu. Kemajuan teknologi telefon pintar hari ini telah mendorong kepada tabiat baru iaitu menyebarkan maklumat salah dan berita palsu sehingga mampu menjejaskan wang individu dan sumber kerajaan. Media-media sosial ini telah banyak disalahgunakan oleh segelintir masyarakat untuk menyebarkan maklumat salah dan palsu sehingga mendatangkan kesan negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Maklumat dan berita palsu seringkali mengandungi unsur-unsur penipuan, mengaplik-aplikkan sentimen berkauman dan memfitnah seseorang untuk menjatuhkan maruah, reputasi dan sebagainya. Hal ini amat membimbangkan kerana ia dapat mengaibkan individu yang terlibat jika maklumat yang disampaikan tidak benar. Dalam konsep perpaduan ini, kita boleh lihat dengan jelas bagaimana berita palsu ini tersebar dengan cepat, lebih-lebih lagi ketika pilihan raya umum yang lalu. Contohnya, setiap parti akan cuba menaikkan parti mereka sendiri dengan cara menjatuhkan parti pihak lawan dan ianya dibantu oleh siaran-siaran di media sosial yang cepat tersebar. Siaran-siaran tersebut tidak dapat dipastikan kesahihannya dan mereka yang mudah percaya akan terus berkongsi siaran tersebut sehingga ia tersebar ke semua platform. Hal ini boleh menimbulkan salah faham dan pertelingkahan antara parti-parti yang terlibat dan sedikit sebanyak menggugat perpaduan di negara kita ini. Jelaslah di sini bahawa penyebaran berita palsu ini sebenarnya satu perkara negatif yang menyumbang perpecahan perdagangan kaum Indonesia. Sekian sahaja daripada saya akan serahkan kepada pemerintah seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cadangan penyelesaian isu. Pertama, aplikasi media sosial perlu menambah baik peraturan dan undang-undang dalam aspek siaran yang dapat dimuat naik di aplikasi mereka. Ini supaya setiap siaran yang mempunyai unsur-unsur negatif atau berkaitan perkauman yang boleh mendatangkan perpecahan dapat dihapuskan sebelum ianya diakses atau dibaca oleh orang lain. Golongan-golongan seperti kanak-kanak yang aktif dalam media sosial pada usia muda akan terpelihara daripada fahaman yang boleh merosakkan pemikiran mereka terhadap keharmonian hidup bersatu antara kaum di negara kita. Yang kedua pula ialah media sosial menjadi medium menyatu padukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia ini kerana kita dapat menggunakan badan-badan kerajaan ataupun NGO untuk memperkenalkan atau menceritakan nilai-nilai murni dan positif bagi membentuk perpaduan sesama masyarakat melalui media sosial tersebut, kerana kita dapat sedia maklum bahawa di era modernisasi media sosial tidak lagi dapat dipisahkan daripada seorang itu kerana ianya sudah menjadi rutin harian seseorang itu untuk menggunakannya. Sebagai contoh, Kementerian Perpaduan membuat satu akaun di media sosial dan mempromosikan nilai-nilai positif untuk memuat naik gambar ataupun video yang bermoral bagi melahirkan rasa perpaduan dalam diri seseorang itu. Dan yang ketiga, ibu bapa memainkan peranan sebagai role model dalam dan perlu mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan agama anak-anak mereka kerana mereka tidak akan terlibat dalam gejala negatif jika dikaitkan dengan media sosial. Oleh itu, pendidikan agama juga merupakan salah satu peranan ibu bapa untuk menangani kesan negatif media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Cadangan penyelesaian isu yang keempat adalah seseorang individu itu perlu memastikan suatu maklumat adalah sahih dan benar terlebih dahulu sebelum dikongsi di media sosial, terutamanya isu yang sensitif. Hal ini disebabkan oleh masyarakat pada masa kini mengambil jalan mudah dalam maklumat yang diterima dan begitu mudah untuk mereka berkongsi kepada masyarakat di media sosial dan akhirnya menyebabkan perbalahan sesama sendiri. Sebagai contoh, kita perlu mendengar suatu maklumat daripada pelbagai pihak dan menggunakan perkataan yang betul bagi memastikan pihak lain tidak terasa. Jadi, ini dapat mengelakkan daripada berlakunya isu perpaduan antara masyarakat Malaysia. Penyelesaian terakhir yang kami dapati ialah masyarakat perlu celik dalam memahami sesuatu maklumat tanpa membuat ulasan sendiri dengan mengkaji isi lebih mendalam melalui media-media yang benar. Sikap malas membaca dalam kalangan masyarakat dan perkongsian ideologi palsu melalui media sosial akan mendorong kepada perselisihan faham antara masyarakat. Impak komen negatif di media sosial ini akan memberikan kesan kepada perbalahan antara kaum dalam media sosial.
Media sosial adalah platform yang penting dalam mencari dan berkongsi maklumat. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah peka dan berbanteras aktiviti dalam media sosial yang boleh membawa kepada ancaman baharu perpaduan di Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada kami. Seterusnya, kita akan beralih kepada pembentangan poster.